Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan saya percaya ramai di antara anda yang sudah pun menyaksikan tentang pelancaran laporan penemuan utama Banci Malaysia 2020 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini. Dan inilah topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara. Penemuan utama Banci Malaysia 2020, data anda, data masa depan kita. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Lama tak kita tak bersama? Sebulan lebih lah. Okey, kita nak bercakap tentang satu isu yang sememangnya sedang mendapat perhatian sebenarnya. Masing-masing ingin mengetahui lebih mendalam lagi apakah yang dimaksudkan dengan Banci Malaysia ini, dan kita tahu bahawa bancian penduduk dan perumahan 2020 ini sebenarnya telah pun dimulakan pada 7 hari bulan Julai tahun 2020 dan ianya berakhir pada 31 Oktober tahun 2021. Dan macam saya sebut tadi, hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah pun melakukan ataupun menyempurnakan pelancaran laporan penemuan utama Banci Malaysia 2020. Mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan dulu pandangan Datuk Seri lah. Mungkin boleh cerita sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan Banci Malaysia 2020 ini, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Hari ini tajuk kita ialah Banci Penduduk dan Perumahan 2020 ataupun kadang-kadang disebut sebagai Banci 2020 lah singkatannya. Penemuan utama diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada pagi tadi. Bilangan penduduk Malaysia, laki-laki, perempuan, mengikut kaum, warga asing. Ini antara penemuan utama yang telah diumumkan. Sebagai latar belakang, Banci ini disempurnakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Jabatan Perangkaan ini usianya 73 tahun. Ditubuhkan pada tahun 1949, sebelum merdeka lagi lah. Banyak kita belum beranak lagi tahun 1949. Betul. Antara jabatan tertua di Malaysia, peranan cukup besar. Pada awalnya Banci penduduk ni, selain dari bilangan penduduk, pertanian sudah pasti satu aktiviti yang penting pada masa itu. Tapi sekarang ni lanskap ekonomi Malaysia telah berubah dengan begitu ketara. Dua perkara utama yang didapati daripada Banci ini, yang pertama ialah bilangan penduduk, yang kedua ialah ciri-ciri berkaitan dengan perumahan. Dua perkara utama. Ini merupakan Banci yang ke-6 sejak penubuhan Malaysia. Yang pertama tahun 70. Banci ini setiap 10 tahun sekali. Ia makan masa yang agak lama kali ini oleh kerana COVID. Dan kosnya tinggi juga. Kosnya lebih 400 juta. Ia makan masa dalam konteks Banci 2020 ini 482 hari. Masa yang itu proses untuk kumpul data. Biasanya proses untuk kumpul data itu sebulan, paling lama 2 bulan. Kali ini 482 hari kerana PKP. Ada sekatan-sekatan PKP lah. Jadi ini beza Banci tahun 2020 dengan Banci sebelumnya. Jadi setiap warga ataupun penduduk Malaysia akan ditemuduga lah, sama ada atas dalam talian ataupun bersemuka. Jadi itulah kaedahnya. Dan kira-kira 50,000 pembanci terlibat, termasuk penyela-penyela mereka. Jadi satu bilangan yang besar. Kosnya lebih 400 juta. Kosnya berkait dengan alat-alat, software, hardware, komputer. Kos yang besar ialah 50,000 tadi lah, yang bilangan yang kita
gaji ataupun gunakan untuk mendapatkan maklumat. Jadi dua maklumat penting. Yang pertama bilangan penduduk, dan yang kedua ialah bilangan kediaman dan ciri-ciri kediaman. Jadi 108 soalan semuanya. Kadang-kadang kalau yang paling pantas 1 jam lah baru selesai jawab soalan tu. Kalau tidak 2 jam. Jadi itulah bezanya banci kali ini dengan banci-banci sebelumnya. COVID ni telah mendatangkan cabaran yang begitu serius, bukan sahaja kepada kehidupan kita, pekerjaan kita, hospital kita, tetapi banyak lagi aspek ekonomi, termasuklah banci. Sesuatu yang juga dipersoalkan, kadang-kadang ialah tak semua rakyat faham tentang apa signifikan atau perlunya mengadakan banci penduduk dan perumahan ini. Kadang-kadang orang kata merimas kalau ada orang datang rumah dan banyak kesih lain dan sebagainya. Tetapi mungkin Datuk Seri perlu perjelaskan kepada rakyat yang sedang mengikuti program kita ini apa signifikan atau kepentingan dan perlunya kerajaan menjalankan banci ini sebenarnya. Yang pertama, Jabatan Perangkaan mendapat kerjasama yang erat daripada penduduk Malaysia. Kalau tak ada rumah umpamanya akan dicari kaedah untuk mendapatkan maklumat tersebut. Jadi umumnya tidak ada masalah, tidak ada halangan besar. 108 soalan itu, kalau tak faham maka pegawai akan beri pencerahan. Dan pegawai yang terlibat diberi latihan sebelum turun ke lapangan. Harus perlu ada kemahiran lah, kebolehan dari segi untuk bertanya soalan, berkomunikasi dengan rakyat. Pentingnya banci ini kerana kita perlu membuat keputusan berasaskan fakta. Orang kata data ni adalah sumber kekayaan. Kalau dulu sumber kekayaan ialah tanah, wang ringgit, sekarang data merupakan sumber kekayaan. Data itu boleh menjana kekayaan. Dan dalam konteks negara, data ini penting untuk kita mengubah dasar negara. Semua dasar negara, semua dasar pendidikan, dasar kesihatan, dasar pertanian, kesemuanya berdasarkan fakta. Dan banyak fakta ini kita peroleh daripada banci. Dan begitu juga lah dasar rancangan Malaysia ke-12 umpamanya, ataupun belanjawan negara, ataupun dasar-dasar bank negara. Kebanyakan Jabatan Perangkaan menerbitkan lebih 500 penerbitan satu tahun. Antara perkara-perkara utama yang kita seringkali baca ialah berkaitan dengan kadar pengangguran. Ini dikutip oleh Jabatan Perangkaan. Kadar inflasi, kadar pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kita orang kata take for granted kerana angka ini kita baca surat khabar dikongsi dengan kita dalam pelbagai perbincangan. Inflasi umpamanya pada bulan Disember 3.2%. Kadar pengangguran adalah 4.2%. Kadar pertumbuhan suku keempat tahun lepas adalah 3.6%. Untuk keseluruhan tahun lepas 3.1%. Itu semua angka-angka tersebut tadi datang daripada Jabatan Perangkaan. Jadi pentingnya angka-angka ini yang pertama untuk membolehkan kita mengukur prestasi ekonomi negara, sama ada turun naik, sama ada kita mencapai kejayaan umpamanya. Dan penting juga untuk mengubah dasar berkaitan dengan bandar ataupun luar bandar. Kadar kemiskinan juga, paras kemiskinan juga. Jabatan Perangkaan mempunyai peran yang besar dalam menentukan paras kemiskinan. Dan melalui kajian oleh Jabatan Perangkaan, kita tahu negeri mana yang paling tinggi kadar kemiskinannya, daerah mana. Kita ada 160 daerah pentadbiran dalam negara kita ni. Bermakna ada 160 DO lah. Jadi satu daerah pentadbiran ada DO. Jadi 160. Jadi melalui angka yang dikutip oleh Jabatan Perangkaan, bukan sahaja melalui banci, tapi melalui kaedah-kaedah lain lah. Jadi banci ni satu kaedah yang terpenting. Tapi Jabatan Perangkaan mengutip data-data mengenai perdagangan, ekspor import semua. Hampir ke semua data lah kalau yang kita baca dalam media apa semua ni datang dari Jabatan Perangkaan. Jadi penting yang pertama untuk membolehkan kita mengetahui prestasi negara kita dari segi inflasi, dari segi kadar pengangguran, dari segi kadar pertumbuhan. Yang kedua penting untuk kita mengubah dasar. Umpamanya sekarang ini perbandaran di Malaysia umpamanya. Jadi sekarang ni kira-kira 75% rakyat Malaysia tinggal di bandar, 25% tinggal di luar bandar. Jadi kebanyakan
penduduk Malaysia ni tinggal di bandar. Maka dari segi dasar-dasarnya sudah pasti kita perlu beri perhatian. Selain luar bandar masih lagi relevan, penting untuk kita bangunkan luar bandar dalam konteks untuk merapatkan jurang pertumbuhan, jurang pembangunan depan luar bandar. Tetapi mungkin ramai di antara kita beranggapan bahawa ramai lagi kebanyakan rakyat Malaysia tinggal di luar bandar. Tidak ya. Jadi angka ini datang daripada banci. Itulah betapa pentingnya banci. Umpamanya kita nak pilih lokasi sekolah, umpamanya di mana, bergantung kepada data yang seperti daripada Jabatan Perangkaan. Yalah, sudah pasti jabatan berkenaan ada angkanya, mungkin pegawai daerah, pegawai pendidikan ada juga angkanya. Tetapi angka-angka yang diterbitkan Jabatan Perangkaan merupakan satu input yang penting dalam kita menggubal dasar dan juga untuk kita mengukur prestasi negara. Itulah betapa pentingnya banci ini. Okey, saya juga nak dapat satu persoalan yang dibangkitkan. Ada yang masih meragui sebenarnya tentang ketepatan bancian yang dibuat itu. Sejauh mana apa pandangan Datuk Seri, sejauh mana tepatnya sebenarnya banci yang telah dibuat itu sebenarnya? Kalau ada pun kelemahan, sedikit sangat. Maknanya kalau ada angka yang kurang tepat itu, peratusannya amat kecil. Angka ini dikutip secara profesional oleh pegawai yang dilatih. Kita sedia maklum bahawa diumumkan pada Menteri Penduduk Malaysia tahun 2020 32.4 juta. Itu tepat kerana kiraannya Jabatan Perangkaan akan ke seluruh pelosok tanah air, termasuklah kawasan-kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak yang pendalaman. Umpamanya sekarang ini tahun 2020 bilangan orang asing dalam negara kita ini ialah 2.7 juta. Tetapi daripada bilangan tersebut, bilangan yang pekerja asing ialah kira-kira yang pekerja asing 1.4 juta. Jadi 2.7 juta adalah orang asing, bukan warga negara. 2.7 juta. Yang pekerja asing adalah 1.4 juta. Jadi bakinya ialah ada penduduk tetap dalam negara kita, pemasukan tetap atau permanent resident. Ada mereka-mereka yang termasuk dalam golongan refugee, umpamanya. Jadi yang mengikut banci Jabatan Perangkaan, pekerja asing di Malaysia tahun 2020 ialah 1.4 juta daripada 2.7 juta tadi. Jadi angka-angka ini adalah tepat kerana proses pengumpulan data itu adalah melalui kaedah yang profesional, di mana pegawai Jabatan Perangkaan akan ke seluruh negara dan menemuduga rakyat Malaysia atau perumahan. Satu lagi perkara umpamanya, satu yang menarik kita ada 9.6 juta tempat kediaman. Tempat kediaman rumah lah. 9.6 juta. Tahun 2010 cuma terdapat 7.3 juta. Mana terdapat pertambahan sebanyak 2.3 juta tempat kediaman di dalam negara kita. Tapi yang menariknya, pada tahun 2010 15% tempat kediaman tidak ada penghuni, kosong. Kosong ni mungkin rumah tak ada jual, apartmen mahal tak ada jual, ataupun di kampung-kampung, kawasan Pedas kadang-kadang umpamanya ada rumah yang tak ada penghuni kerana anak-anaknya mungkin dah berhijrah, semua dah berjaya profesional. Jadi tahun 2010 tempat kediaman yang kosong tak ada penghuni ni ialah 15%. Tapi kali ini tahun 2020 meningkat pada 19.8%. Ini kerana ada rumah tak terjual, umpamanya, ataupun kampung-kampung yang mana berlakunya penghijrahan, anak-anak tidak lagi tinggal di kampung. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita sukar untuk kita memahaminya. Maknanya bagi setiap 10 buah rumah dalam Malaysia ni, termasuklah apartmen yang mewah ataupun yang belum lagi dihuni, daripada setiap 10 tu 2 merupakan tempat kediaman yang kosong. Ini antara penemuan-penemuan yang kita dapati daripada banci. Satu lagi saya nak kongsi ialah berkaitan dengan saiz isi rumah. Saiz isi rumah ini kalau mengikut Jabatan Perangkaan terkini 2020 ialah 3.8. Satu rumah ada 3.8. Mana ibu bapa
dan 1.8, 2 orang anak lah ya. Itu puratanya. Tetapi kita dapati bahawa terdapat perbezaan antara kaum. Umpamanya saiz isi rumah Bumi Putera ialah 4.1. Mana ini makna ya, ini melebihi purata nasional. Purata nasional 3.8 saiz isi rumah. Bagi Bumi Putera ialah 4.1. Bagi kaum Cina ialah 2.3 bagi setiap isi rumah ya. Bermakna ini makna bahawa keluarga Cina mempunyai bilangan anak yang lebih kecil berbanding keluarga Bumi Putera. Jadi ini antara ponen-ponen yang penting ya bagi kita untuk kita ketahui. Ini contoh-contohlah, banyak lagi lah yang boleh kita antara saya bila Datuk Seri sebut tentang saiz rumah, saya juga tertarik hati. Kita bercakap tentang kaedah yang profesional. Kadang-kadang kita tahu kerajaan sentiasa memberi perhatian yang serius Datuk Seri untuk membasmi kemiskinan di kalangan penduduk terutamanya. Dan apakah ini juga sebenarnya melalui banci Malaysia ini juga sebenarnya dapat membantu untuk kerajaan menidentifikasi ataupun mendapat ketepatan sebenarnya untuk mengetahui di manakah adanya rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan kewangan misalnya daripada kerajaan dan sebagainya dalam usaha untuk membasmi kemiskinan itu sendiri sih. Banci memberi input yang banyak kepada kerajaan dan mengubah dasar, termasuklah mengatasi golongan miskin. Tetapi yang input yang paling besar datang daripada apa dipanggil survey isu rumah dan juga pendapatan dan perbelanjaan isu rumah. Survey pendapatan dan perbelanjaan isu rumah. Household Income Expenditure Survey, HIS dalam bahasa Inggerisnya. Jadi pendapatan datang daripada survey tersebut. Banci memberi input, tetapi berkaitan dengan pendapatan sebahagian besar daripada angka itu ataupun maklumat datang daripada HIS yang dibuat 2 kali dalam 5 tahun. Tahun ini akan dilaksanakan. Jadi itu ditumpu kepada pendapatan dan perbelanjaan. Saya lancarkan dekat kebangsaan bulan lalu di daerah Sepang bersama dengan Yang di-Pertua Majlis Daerah Sepang. Saya lancarkan dekat kebangsaan. Jadi itu diberi tumpuan kepada pendapatan dan juga kepada perbelanjaan. Hasil daripada kajian itu akan menentukan pendapatan purata rakyat Malaysia. Umpamanya kalau mengikut perkiraan dulu kalau pendapatan isi rumah 4,850 ke bawah, itu dianggap sebagai B40. Kalau M40 sekitar 11,000. Jadi maknanya kalau pendapatan isi rumah, bukan pendapatan seorang, isi rumah, suami isteri kalau bekerja, kalau lebih 11,000 itu maka dianggap sebagai T20. Jadi klasifikasi T20, M40 dan juga B40 itu datang daripada Jabatan Perangkaan. Dan punca utama angka-angka ini datang daripada survey pendapatan dan perbelanjaan yang dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun, dan tahun ini sudah pun dimulakan kajian tersebut. Jadi itu punca utama, tetapi banci membantu. Banci ini tumpuannya ialah mengenai penduduk, jantina, kahwin ke, ibu tunggal ke, umurnya. Umpamanya kita hari ini semakin tua umur usia rakyat Malaysia inilah, ini satu fenomena seluruh dunia. Jangka hayat kita lebih panjang umpamanya. Jadi ini antara perkara yang diperoleh daripada banci. Jadi banci ini berkaitan dengan penduduk, ciri-ciri penduduk, dan berkaitan dengan tempat kediaman. 2 perkara utama. 108 soalan. Jadi berkaitan pendapatan, ada satu survey khusus dilaksanakan Jabatan Perangkaan untuk mendapatkan angka berkaitan dengan pendapatan rakyat Malaysia. Okey, baik Datuk Seri, kita akan berehat dulu buat seketika. Jadi Datuk Seri pun bolehlah minum-minum dulu Datuk Seri untuk melegakan sedikit tekak. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah,
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara di Bernama TV ini setelah berehat seketika. Datuk Seri pun dah meneguk minuman, jadi kesegaran kembali semula. Dan tentunya banyak lagi isu yang ingin kita kongsikan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed yang berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Kita masih lagi bercakap tentang penemuan utama Banci Malaysia 2020. Data anda, data masa depan kita. Penemuan utama, tetapi saya lebih suka kalau dapat berkongsi bersama dengan Datuk Seri penemuan-penemuan yang dilihat begitu menarik sebenarnya ekoran daripada Banci Malaysia kali ini. Yang pertama ialah berkaitan dengan bilangan orang asing ataupun warga negara asing mengikut negeri lah. Ya, kita dapati bahawa negeri Sabah mempunyai kira-kira 23.7% daripada jumlah penduduknya terdiri daripada bukan warga negara. Ya. Kalau negeri-negeri seperti Sarawak cuma 5.1%, dan kalau Kelantan cuma 2% yang bukan warga negara. Ini juga menarik lah. Maknanya berbeza ya negeri-negeri ya. Yang kedua, kita sedia maklum bahawa Selangor ni negeri yang paling ramai penduduk lah. 6.9 juta Selangor, Johor 4 juta, Sabah 3.4 juta. Ini tiga negeri yang punya penduduk yang tertinggi ya. Jadi ini antara penemuan-penemuan yang menarik. Satu lagi ialah mungkin rakyat Malaysia yang umurnya 65 tahun ke atas ya. Pada tahun 2020 5.3%, dan kita jangka tahun 2030 lebih 10%. Jadi kita semakin ke arah negara menua lah. Ini antara, maknanya ini ada implikasi kalau semakin ramai warga negara kita melebihi usia mereka melebihi 65 tahun. Ini makna kita perlu pastikan guna kesihatan lebih mantap ya. Ataupun kita dari segi perumahannya ya, hendaklah mesra kepada warga mas sebagai contohnya ya. Umpamanya kita dapati bahawa setengah-setengah kawasan tu migrasi ya. Maknanya penduduk kita ni bertambah 1.7% setahun dalam tempoh 10 tahun yang lalu ya. Tetapi setengah negeri itu kurang, setengah kampung tu dah berkurangan penduduknya. Ini semua dapat diperolehi daripada Jabatan Perangkaan. Sekolah-sekolah di beberapa kawasan di negara kita Malaysia ya, pelajar-pelajar berkurangan, sekolah kurang murid umumnya. Ini sedia Kementerian Pendidikan sedia maklumkan ini, tetapi angka ini juga diperolehi daripada Jabatan Perangkaan. Jadi pokoknya kita nak pastikan dasar ini berpandukan kepada fakta ya. Kerana kalau kita buat dasar berdasarkan kepada ramalan ataupun anggaran, ini tak tepat, dan kalau tak tepat merugikan negara. Dan Perdana Menteri bercakap juga tentang bantuan bersasar. Jadi apabila kita tahu kawasan tertentu ramai penduduk miskin, umpamanya sekarang kerajaan sedang menampasi 80 lokaliti seluruh negara untuk kita menangani masalah miskin tegar. Kita sedang dalam proses untuk memilih 80 lokaliti seluruh negara di mana bilangan miskin tegarnya tinggi. Dan ini bilangan miskin tegar ini ya, angka-angkanya perlu daripada Jabatan Perangkaan dan juga unit penyelesaian pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Jadi pentingnya apabila kita nak laksanaan dasar, kita tak mau mana-mana rakyat Malaysia yang terpinggir daripada bantuan kerajaan. Tapi untuk memastikan bahawa dasar tersebut tercapai, kita perlu ada fakta. Jadi fakta ini penting untuk membolehkan kita merangka dasar yang sesuai bagi negara kita. Satu perkara yang juga saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri yang saya kira menarik adalah tentang penduduk mengikut jantina dan etnik. Ini pun sesuatu yang menarik lah. Kalau kita lihat daripada banci yang telah pun disempurnakan, daripada 32.4 juta penduduk yang telah dibanci, 52.3% ialah lelaki, manakala 47.7% ialah perempuan. Ini bermaksud nisbah jantina adalah 110 lelaki berbanding 100 wanita. Pun menarik juga tu. Jadi wanita satu masa dulu bilangan wanita lebih tinggi ya. Ini kerana jangka hayat wanita itu lebih panjang daripada lelaki ya, di seluruh dunia lah, termasuk di Malaysia. Tetapi ini satu penemuan yang menarik ya. Ia dikatakan juga dengan 2.7 juta warga asing tadi. Jadi warga asing ni
kebanyakan mereka, lebih separuh lah, mungkin lebih 70% merupakan lelaki. Jadi ini memberi kesan kepada tapi kita ada angka-angka berkaitan dengan warga negara lelaki dan wanita ini. Ini penemuan yang menarik. Satu lagi berkaitan dengan komposisi kaum, ada perubahan. Umpamanya pada tahun 2010 Bumiputera menyumbang atau merupakan 67%, 67.4% pada jumlah penduduk Malaysia. Pada tahun 2020 meningkat pada 69.4%. Itu peningkatan 2%, ya. Ini ada kaitan dengan kadar kelahiran yang lebih tinggi di kalangan Bumiputera, ya. Dan bagi kaum Cina umpamanya sumbangan ataupun komposisi kaum Cina dalam keseluruhan penduduk Malaysia pada tahun 2010 ialah 23.2%, dan 24.5%, maaf saya, tahun 2010 24.5%, pada tahun 2020 23.2%, merosot 1.3%, ya. Jadi ini ada angka-angka yang terdapat dalam banci penduduk dan perumahan yang baru selesai. Ada juga yang suruh saya bertanya kepada Datuk Seri lah, bila kita cakap tentang statistik mengikut etnik bagi warga negara ni, penduduk Bumiputera macam Datuk Seri sebut tadi berada pada 69.4%. Apakah anticipation Datuk Seri sendiri mungkin berkemungkinan tak penduduk Bumiputera ini akan meningkat lagi dalam bancan-bancan yang akan datang? Ya, ada kaitan dengan kadar kelahiran. Umumnya seperti saya sebutkan tadi, purata saiz isi rumah Bumiputera ialah 4.1, ya. Maknanya di kalangan Bumiputera saiznya 4.1 purata. Di kalangan orang Cina, kaum Cina adalah 3.3%. Jadi ini ada kaitan bilangan anak, oleh kerana hampir kebanyakan orang Cina tinggal di bandar, di mana kos sara hidup di bandar tinggi, ya. Umpamanya ini ada kesan kepada bilangan anak, ya. Orang Melayu masih lagi kebanyakan banyak di luar bandar, maka ini memberi sumbangan kepada bilangan anak, ya. Jadi oleh kerana purata saiz satu isi rumah Bumiputera 4.1%, kaum Cina cuma 3.3%, maka kemungkinan besarlah kehadapan ni komposisi kaum Bumiputera akan meningkat berbanding dengan pada masa ini. Kalau kita lihat juga Datuk Seri tadi pun Datuk Seri menyentuh sebentar selalu tentang penduduk mengikut kumpulan umur. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. 6.8% adalah berumur 65 tahun ke atas, 69.3% adalah umur bekerja iaitu 15 hingga 64 tahun, dan bakinya 24% dalam kalangan umur muda 0 hingga 14 tahun. Warga emas ini yang kita melihat tadi macam Datuk Seri sebut, yang berumur 60 tahun ke atas itu telah direkodkan sebanyak 10.5% ataupun kira-kira 3.4 juta, Datuk Seri, berbanding pada tahun 2010 ialah 8%. Jadi apakah ini menandakan bahawa mungkin juga dari aspek menjaga kesihatan dan sebagainya ini tumpuan banyak diberikan kepada golongan-golongan veteran ataupun golongan emas ini sebenarnya? Ini melambangkan tahap kesihatan rakyat Malaysia bertambah baik. Ia juga menunjukkan bahawa penjagaan kesihatan kita adalah cemerlang, ya. Prestasi rakan-rakan kita di Kementerian Kesihatan. Jadi amalan hidup yang sihat umpamanya, jadi ini satu perkara yang berlaku di banyak negara-negara lah, negara membangun, ya. Bila negara-negara ni mencapai tahap negara maju, maka tahap kesihatannya bertambah baik, ya. Kita di Malaysia, kita sudah maklum, kita mempunyai sistem penjagaan kesihatan antara terbaik dalam dunia, bukan di rantau ini, dalam dunia pun. Jadi hakikat bahawa terdapat pertambahan dalam peratusan rakyat Malaysia dalam lingkungan 60 ke atas dan 65 ke atas itu, yang pertamanya melambangkan tahap kesihatan yang lebih baik dan juga melambangkan taraf hidup yang lebih baik. Ini antara tanda, ya. Apapun satu sudut lagi ialah ia itu memberi isyarat kepada kita bahawa kita harus beri perhatian kepada tindakan-tindakan preventif. Maknanya untuk pastikan rakyat Malaysia sihat, maknanya apabila mereka berumur, kita nak supaya rakyat Malaysia ini hidup
berkualiti, ya, di segi riadahnya, dari segi masa lapangnya, ya, dari segi rekreasinya, ya. Jadi dari segi dasar-dasarnya juga, ya, kita perlu pastikan bahawa negara selain daripada memantapkan lagi sistem kesihatan, seperti disebutkan tadi, dasar-dasar kita hendaklah mesra kepada warga emas ini, dan kita mahu kalau boleh produktif dan sihatlah warga emas ini. Kalau dulu kita pension 55 tahun, ya, sekarang 60 tahun, ini melambangkan tahap kesihatan kita yang lebih baik. Jadi ini punya implikasi yang besar kepada negara. Penemuan bahawa ada peningkatan dalam peratusan rakyat Malaysia yang melebihi 60 tahun ataupun yang usia melebihi 65 tahun itu memberi isyarat kita bahawa dasar-dasar hendaklah disesuaikan dengan pertambahan dalam peratusan penduduk golongan ini. Betul. Menarik. Baik, Datuk Seri, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Kita masih lagi ada banyak masa sebenarnya untuk berbincang pelbagai perkara yang berkaitan dengan banci Malaysia 2020 ini. Tapi apapun, anda jangan ke mana-mana. Seperti biasalah, kita hanya berehat buat seketika saja. Kembali semula bersama kami, Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang penemuan utama banci Malaysia 2020, data anda, data masa depan kita, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal ekonomi. Baiklah, mungkin juga sesuatu yang kita cuba lihat gambaran ataupun gambar yang lebih besar sebenarnya, Datuk Seri, ya. Kita tahu bahawa apa yang dilakukan oleh banci Malaysia ini adalah sesuatu yang penting sebenarnya untuk memberikan satu input kepada negara untuk memikirkan apakah yang perlu dilakukan baik dari sektor ekonomi, pembangunan, perumahan dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting sekarang ini, Datuk Seri, kalau kita melihat kepada situasi ekonomi semasa khususnya, apakah dengan data-data yang diberikan oleh ataupun diperolehi melalui banci Malaysia ini, ianya akan dapat memberikan satu gambaran yang jelas apa pendekatan yang harus dilakukan oleh negara dalam usaha untuk membantu rakyat dari aspek ekonomi khususnya, Datuk Seri? Saya nak sentuh sekarang ini berkaitan dengan ekonomi negara semasa, dan berkaitan dengan kedudukan ekonomi semasa ini, ia berdasarkan kepada angka-angka ataupun petunjuk-petunjuk yang juga diperolehi oleh Jabatan Perangkaan, umpamanya dari segi ekspor, import, dari segi pelaburan, perbelanjaan kerajaan. Jadi ini angka-angka ini kutip juga oleh Jabatan Perangkaan secara bulanan, ya, perdagangan secara bulanan, pelaburan secara bulanan, ya, inflasi umpamanya, pengangguran, berkaitan dengan pengeluaran sektor pembuatan umpamanya. Jadi hasil daripada kutipan data ini akan memberi gambaran tentang prestasi ekonomi negara. Jumaat lalu Bank Negara Malaysia bersama dengan Jabatan Perangkaan mengumumkan prestasi ekonomi negara kita suku keempat tahun lepas, di mana kadar pertumbuhan dah 3.6%, ya, untuk suku keempat. Tapi untuk keseluruhan tahun ialah 3.1%. Kerajaan menjangkakan bahawa prestasi kita tahun lepas di antara 3 hingga 4%, bermakna pencapaian kita adalah selari dengan apa yang kita ramalkan. Ya, bawah sikit daripada kalau kita 3 hingga 4, ya, jadi 3.1%. Jadi yang paling pesat berkembang ialah sektor pembuatan sebanyak 9.1%, sektor perkhidmatan 3.2%, sektor pertanian 2.8%. Itu angka-angka yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan berkaitan dengan prestasi ekonomi negara. Jadi Jabatan Perangkaan ini tanggungjawabnya cukup luas, ya. Bukan sahaja banci penduduk dan juga banci tempat kediaman, tetapi kesemua, ya, kesemua hal-hal berkaitan ekonomi, inflasi yang umpamanya hari ini menjadi kebimbangan kerajaan juga dan rakyat, ya. Inflasi tahun lepas puratanya ialah 2.5%, ya. Inflasi sebelum itu ialah negatif tahun 2020, ya, apabila harga minyak jatuh merudum. Jadi kadar inflasi juga merupakan
satu angka yang penting yang dipantau oleh Jabatan Perangkaan, angka-angka yang Jabatan Perangkaan mempunyai kaedahnya, ya, barangan makanan, pengangkutan, perumahan, bil-bil utility dan lain-lain, semuanya ini dilihat dan ini akan beri gambaran tentang kadar inflasi. Jadi maknanya kedudukan ekonomi negara dipantau oleh Jabatan Perangkaan, dan tugas Bank Negara, Kementerian Kewangan, Unit Perancangan Ekonomi ialah untuk membuat analisa. Dan juga ini juga merupakan tugas ahli akademik, pakar-pakar ekonomi umpamanya, termasuklah ahli-ahli parlimen apabila mereka berbahas dalam parlimen, ataupun ahli-ahli Dewan Negeri, ya, mereka menggunakan angka-angka yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Jadi itulah betapa besarnya. Jadi apabila ada perbahasan tentang dasar, ya, perbahasan itu hendaklah berdasarkan fakta. Fakta-fakta yang digunakan itu daripada Jabatan Perangkaan. Walaupun ada sebahagian kecil rakyat Malaysia yang pertikaikan, ya, adalah kadang-kadang dipertikaikan, tapi umumnya diterima dengan amat baik, sama ada kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar pertumbuhan, bilangan penduduk, ya. Rakyat, yang penting rakyat mempunyai keyakinan, ya. Ada trust, ada keyakinan terhadap institusi yang mengutip data ini. Mereka merupakan orang profesional dan kaedahnya berdasarkan kepada amalan terbaik di peringkat antarabangsa, ya. Bangsa-bangsa, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, ada kaedah-kaedah bagaimana data, ada definisinya, pendapatan macam mana nak diukur, ekspor macam mana, pelaburan. Jadi angka-angka ini adalah angka yang tepat, ya, sama ada inflasi ataupun pengangguran, ya, sudah pasti. Oleh kerana angka-angka ini yang dipertikaikan ialah ini merupakan purata, ya. 25% kadar inflasi tahun lepas itu untuk seluruh tahun adalah purata. Sudah pasti setengah barangan ayam, ya. Ayam naik dengan harga lebih harga peningkatan lebih tinggi lagi. Tapi dalam konteks ini kerajaan telah mampu untuk membendung kenaikan harga ini dengan memberi pelbagai bantuan, dan kita cuba untuk pastikan bantuan ini bersasar. Umpamanya minyak masak, ya, yang 1 kilo, ya, ataupun 2 kilo yang dalam plastik itu adalah untuk B40, ya. Jadi ini melalui bantuan-bantuan ini kita dapat mengurangkan kenaikan harga, ya. Umpamanya harga maksimum ayam ialah RM8.90 ditetapkan oleh kerajaan. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah kalau kita tengok harga minyak diesel ialah RM2.15, itu harga maksimum. RON 95 RM2.05. Jadi dengan adanya subsidi yang diberikan oleh kerajaan dapat mengawal kenaikan kos. Begitulah kalau tengok tong gas yang 14 kilogram itu, ya, kita beli sekitar RM26, tapi kos sebenarnya lebih RM50. Maknanya subsidi cukup besar. Jadi ini kaedah yang kita gunakan untuk memberi subsidi pada rakyat, dan sudah pasti ia melibatkan kos yang amat tinggi. Subsidi-subsidi ini baik untuk rakyat, tapi bagi kerajaan ia merupakan kos. Oleh itu kerajaan perlu mengimbangi untuk menjaga kebajikan rakyat dengan kemampuan kerajaan untuk membiayai subsidi tersebut. Tapi yang pastinya dengan adanya kawalan harga, ya, adanya harga bumbung umpamanya, dan adanya subsidi berikan oleh kerajaan, maka kadar inflasi dapat dikawal, ya. Walaupun kita faham bahawa bagi setengah barangan kenaikan harga itu agak tinggi. Okey, saya juga nak dapat komen sedikit daripada Datuk Seri lah. Kebetulan kita bercakap tentang ekonomi ketika ini, ya. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita tahulah seluruh dunia sebenarnya menerima impak ataupun kesan yang cukup terkesan sebenarnya dari aspek ekonomi itu sendiri. Tetapi yang menjadi perhatian rakyat sekarang ini, kalau kita mengikut laporan-laporan yang dikeluarkan di media sosial khususnya, yang mengatakan bahawa kedudukan ekonomi negara kita ini jauh merudum sebenarnya jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Sejauh mana betul ataupun tidaknya pandangan seperti ini, Datuk Seri? Semua negara terkesan akibat COVID-19, sama negara maju ataupun negara kurang membangun. Cumanya prestasi berbeza. Beberapa negara prestasinya mungkin lebih baik sedikit daripada Malaysia, tetapi sebaliknya ada negara juga yang prestasinya lebih teruk daripada Malaysia. Ini ada kaitan dengan COVID,
ini ada kaitan dengan vaksinasi, ini ada kaitan dengan tindakan-tindakan yang kita ambil yang mungkin satu masa lihat ketat, ya, PKP, setengah negara tak kisah, tak ada SOP, tapi kita ada denda, ya, terhadap mereka yang melanggar SOP. Kita satu masa tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri, ya. Sekarang masih tak boleh rentas sempadan lagi. Jadi satu masa tu daerah tak boleh rentas. Jadi bila ini berlaku, maka ia telah mengakibatkan penguncupan yang ketara. Umpamanya kadar pertumbuhan kita merudum 5.6% pada tahun 2020. Ini ada kaitan dengan COVID. Tapi bila kadar vaksinasinya bertambah baik, sekarang ni dah booster pun makin ramai, anak-anak pun semakin ramai yang mendapat diberi vaksinasi ini, beri vaksin ini, maka keadaan sudah stabil. Walaupun kita tahu Omicron ini memberi menunjukkan bahawa kes tinggi dalam negara kita, seperti sedia maklum, kes tahap 4 dan 5 itu amat kecil sekali, dan ia tidak memberi tekanan kepada bilangan katil di hospital ataupun katil-katil di ICU. Jadi prestasi ekonomi di Malaysia ini, kalau banding beberapa buah negara lain, kita lebih baik. Tapi ada negara lain yang lebih baik prestasinya. Ya, prestasi yang kurang menggalakkan ini ada kaitan dengan langkah-langkah yang agak ketat yang kita ambil lah, yang menyebabkan peniaga tak boleh keluar. Tapi hari ini alhamdulillah peniaga sudah boleh meniaga, ya, kita pasar malam ke peniaga kecil, ya. Cuma yang belum lagi ialah sempadan belum dibuka lagi. Ada cadangan oleh pihak Majlis Pemulihan Negara dibuka sempadan pada 1 bulan Mac umpamanya, ya. Sudah pasti, ya, cadangan ini, ya, ramai yang menunggunya. Ada yang menyambut baik cadangan ini, tapi ada juga yang menyatakan bahawa terlalu awal untuk kita buat demikian, menangkan kes masih tinggi lagi. Jadi kerajaan kena menimbang, ya, kena timbang seadil-adilnya pandangan ini, ya. Sama ada boleh dibuka 1 bulan Mac. Jadi kalau kita sebagai sebuah negara yang bergantung kepada dunia untuk perdagangan, pelaburan, pelancongan, ya, maka bila sempadan dibuka sepenuhnya ataupun secara pelan-pelan, sudah pasti memberi kesan yang positif pada ekonomi negara. Tapi satu perkara juga yang saya nak dapat pandangan Datuk Seri, betul ataupun tidak Datuk Seri dikatakan bahawa kita juga sebenarnya amat terkesan dengan kemasukan pelabur-pelabur luar ke negara kita, dan mengakibatkan banyak juga pelabur-pelabur yang sedia ada di dalam negara kita juga sudah pun beralih ke negara-negara yang dikatakan destinasi yang baru mereka ialah di Indonesia, di Vietnam dan sebagainya. Apakah ini betul terjadi ataupun hanya spekulasi yang dimainkan di luar sana, Datuk Seri? Setengah-setengah pelaburan ini memang kita kena lihat semula kenapa ia tak sesuai dengan negara kita berhasrat untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, untuk menarik pelaburan yang berkualiti. Sebahagian daripada pelaburan yang dikatakan keluar daripada Malaysia itu merupakan pelaburan yang kurang berkualiti, yang menggunakan banyak tenaga buruh, ya. Dan walaupun beberapa syarikat tutup operasinya, tapi dalam masa sekelip mata saja, ya, mereka yang dibuang kerja itu mendapat pekerjaan di syarikat-syarikat lain, ya. Jadi yang pertamanya, ya, beberapa jenis pelaburan khususnya berintensif buruh itu memang kita tak galakkan dalam negara Malaysia. Jadi sebahagian daripada yang buat keputusan untuk melabur ataupun keluar negara Malaysia termasuk golongan ini, ya. Yang keduanya ia ada kaitan dengan proses rasionalisasi, ya, syarikat-syarikat, ya, dia berkembang, dia menguncup, itu biasa, dan ini sebahagian daripada proses yang biasa. Tapi hakikatnya kalau kita tengok kepada kelulusan pelaburan tahun lepas, ya, melebihi 200 bilion, satu angka yang tinggi. Pelaburan asing juga yang diluluskan lebih 100 bilion yang diluluskan oleh MIDA. Kalau tengok angka-angka terkini berkaitan dengan FDI, pelaburan yang masuk negara kita juga meningkat, ya. Kira-kira 2 kali ganda berbandingan tahun 20 tahun lepas, 2 kali ganda lebih tinggi daripada tahun 2020. Yeah. Jadi pelaburan amat penting bagi negara kita, bukan saja pelaburan dalam luar negara, tapi juga pelaburan domestik. Sekarang ini kita nak menggalakkan pelaburan yang berkualiti tinggi, ya, kerana
Kalau pelaburan datang itu gajinya 1,200 gaji minimum, ya, maka rakyat Malaysia akan selama-lamanya ya akan terperangkap dalam kumpulan pendapatan yang rendah. Jadi itulah menjadi hasrat kita. Tapi untuk itu kita perlu ya lebih agresif untuk menarik pelaburan, dan alhamdulillah akhir-akhir ini di Kedah atau Pulau Pinang, Johor, ya, pelaburan di negeri-negeri tersebut semakin meningkat, dan kita yakin keadaan ini akan berterusan tahun ini. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Datuk Seri. Ini juga satu soalan yang terakhir dari saya sebenarnya. Mak Mohamad, Perdana Menteri memperkenalkan konsep keluarga Malaysia, dan ianya merupakan sesuatu yang cukup murni sebenarnya, hasrat yang terkandung ingin mewujudkan satu masyarakat Malaysia, satu keluarga Malaysia yang betul-betul bersifat bersatu padu dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat apakah semangat keluarga Malaysia ini sebenarnya boleh melonjakkan lagi prestasi Malaysia dalam semua sektor, termasuklah ekonomi sendiri, Datuk Seri? Keluarga Malaysia ni ada kaitan dengan keperluan untuk kita tingkatkan perpaduan di kalangan kita. Ada kaitan dengan usaha kita untuk pastikan tidak ada siapa tertinggal, ya, dalam semangat keterangkuman, ya, satu family, satu keluarga di mana kita bergerak bersama-sama. Ini penting dalam konteks untuk kita memastikan pembangunan itu adil untuk semua. Kita tak mau OKU ke umpamanya, atau miskin ini terpinggir. Jadi kesenjangan pendapatan ini satu isu yang agak besar di Malaysia, dan juga perbezaan antara wilayah, umpamanya Sabah Sarawak dengan Semenanjung umpamanya masih lagi ketara. Dari Semenanjung Malaysia kita ada juga negeri-negeri seperti negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis yang kemajuannya lebih rendah daripada negeri lain. Jadi warga Malaysia ni kita nak pastikan setiap rakyat Malaysia dapat mengecapi hasil nikmat pembangunan, nak kurangkan perbezaan, nak pastikan tidak ada siapa yang tertinggal daripada bantuan-bantuan kerajaan, nak wujudkan harmoni sebagai sebuah negara yang berlengkaum. Konsep ini sedang diamalkan, bukan saja retorik, tetapi semakin hari semakin diterima rakyat Malaysia. Jaminan Malaysia yang stabil, aman, makmur, kalau rancangan Malaysia ke-12 itu ialah Malaysia, keluarga Malaysia makmur, ya, inklusif dan mampan. Itu tiga perkara yang penting, dan ini adalah sesuai dengan semangat keluarga Malaysia, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad kerana sudi bersama dengan kita. Tapi saya ingatkan kepada anda, sebelum saya lupa sebenarnya, ulangan Ruang Bicara di Bernama Radio untuk hari Isnin hingga Khamis, anda boleh mengikuti semula ulangan episod Ruang Bicara ini menerusi siaran Bernama Radio pukul 10.30 pagi. Sementara itu untuk hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, anda boleh mengikuti semula ulang siar episod Ruang Bicara ini menerusi siaran Bernama Radio Isnin pukul 10.30 pagi. Jadi itulah antara perkara yang ingin kami sampaikan kepada anda, dan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Ekonomi, yang sudi bersama kita di Ruang Bicara ini. Walaupun kita akan datang lagi. Itu yang saya nak tanya tu sebenarnya. Kita bercakap tentang banji Malaysia, tetapi kita juga menyentuh beberapa aspek yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi semasa negara kita. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara sama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.